Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat sekalian, hari ini kita sambung ayat yang ke-33 muka surat 192 berkaitan dengan tugas seorang rasul dan cabaran-cabaran yang akan ditempuhinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم ارزقهم النصر والفتح. اللهم ارزقهم النصر والفتح. اللهم ارزقهم النصر والفتح. آمين يا رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم. Huwa alladhi, huwa dia. Kalau kita nak takdir selepas huwa, Allah, kataan Allah. Huwallahu alladhi. Boleh juga. Macam kul huwa Allah kan. Kul huwa Allah. Yani huwa dialah Allah yang arsala. Arsala yursilu irsal mursalin. Mursalin rasul-rasul. Arsala mengutus. Dia telah mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, hidayah. Kita boleh terjemah al-huda juga sebagai Al-Quran. Rasulahu di sini Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam, bil huda bil Quran. Sebab Quran salah satunya tugas dia al-huda. Wadini, dini baca baris bawah, wadini bil huda wa bidinil haqqi, dengan kehidupan yang sebenar. Din kita terjemah agama, yang kalau terjemah lagi kehidupan harian, din. Makna din ialah al-haya asy-syamilah li kulli insan fi hadhihi dunya, kehidupan yang sempurna pada setiap manusia di dunia ini. Maknanya kita boleh terjemah dia mengutus dengan hidayah Quran dan dengan agama yang benar, yakni cara hidup yang sebenar. Maknanya kalau selain daripada Islam itu, cara hidup yang diambil oleh manusia bukanlah dinil haqq, bukanlah hayatul haqqi, kehidupan yang sebenar. Bagaimana nak buktikan bahawa Islam itu benar dan dia adalah petunjuk daripada Allah? Allah kata liyuzhirahu, agar, li itu makna sebab, lam sababiyah, lam kai, lam makna untuk, sebab untuk ia menzahirkannya. Hu tu dia pakai kembali kepada huda, kepada dinil haqqi. Sebab apa? Dinil haqqi mengandungi huda, mengandungi hidayah. Alad din, makna liyuzhira ad-dina. Hu tu maknanya ad-dinal islami, atau liyuzhira dinal haqqi ala dini kulli. Maknanya untuk menzahirkan cara hidup yang sebenar mengatasi cara hidup yang lain. Mana ad-din kulli, agama lain. Mana cara hidup yang lain. Walaupun kariha al-musyrikun, membenci. Kariha membenci. Siapa yang membenci? Al-musyrikun. Orang-orang yang syirik, dia benci hidup yang dibawa oleh Islam. Walaupun mereka benci, wajib menzahirkan
dinil haqqi. Kerana apa? Kerana keamanan, kerana kesesuaian ciptaan Allah kepada dunia dengan dinil haqqi. Agama lain tidak dinil haqqi dan dia adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ciptaan dunia ini. Itu. Kalau kita kait dengan ayat sebelum itu, ayat 33, 32, yuriduna ay yutfi'u nurallah. Orang musyrikin ni dia benci dan dia akan membuat apa? Dia akan yuriduna ay yutfi'un. Mereka akan menutup ataupun memadam nurallah. Nur Allah di sini Islam, cahaya Allah ni Islam ataupun Quran. Bi afwahihim, dengan mulut mereka ataupun dengan perkataan mereka, dengan mengatakan bahawa Quran itu tak sesuai, bukan semua Quran itu betul, Quran itu ada yang salah, macam-macam dengan kata-kata mereka. Tetapi mereka mampu ke tidak untuk melakukan demikian? Wa ya'ballahu, Allah menolak perancangan mereka itu, illa ayyutimmu, kecuali ayyutimma, Allah akan menyempurnakan nurahu, cahaya Qur'annya. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bekerja untuk menyempurnakan cahaya-Mu ya Allah. Quran lah. Walau karihal kafirun, walaupun membencilah kerja-kerja itu oleh orang-orang kafir. Okey, dalam ayat 32 dengan ayat 33 ni ada dua walau. Walau kariha al-kafirun, walau kariha al-musyrikun. Isu yang kafir ini isu Al-Quran, isu cahaya Al-Quran. Benci orang kafir, orang yang kufur pada Allah. Walau karihal musyrikun, berkaitan dengan din al-haqqi, dengan Rasul. Satu makna, kalau kita tengok musyrikun, orang syirik. Orang syirik, orang yang menduakan Allah. Orang syirik ini juga dikira kafir. Maka satu makna, al-musyrikun wal kafirun ini sama je lah. Dari satu sudut dah. Dari sudut umumnya sama je. Mereka dua-dua itu sama-sama kafir. Cuma kafir ini asbabnya banyak. Al-kafirun ni, kafir ni mungkin bentuk apa dia punya jenisnya banyak. Mungkin kafir dengan sebab syirik, mungkin kafir dengan sebab menolak ketauhidan Allah, dan tidak ada agama, kufur juga, macam komunis, apa dia kafir, dia tak percaya kepada semua agama. Nah, ataupun kafir ni dalam bentuk kufur amal, kufur nikmat. Jadi kesemua itu dianggap yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam ayat berikut 34 dikaitkan pula dengan Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ini berita yang datang pada kita. Allah panggil kita, dia bagi satu berita penting pada kita. Dia panggil ke mana? Dia panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Maknanya orang beriman kena tahu. Apa yang orang beriman kena tahu? Inna kathiran, sungguh-sungguh ramai, banyak, minal ahbar, daripada ilmuwan, waruhban, apa kita terjemah ruhban, dia rahib. Ruhban dia pada rahib. Rahib dia terjemah sebenarnya dia pada perkataan ruhban juga. Ruhban, rahib. Tapi dia tulis bahasa Melayu rahib. Asalnya rahibun. Rahibun orang yang banyak beramal ibadat. Ahli ibadat lah. Mana ahbar ni orang yang banyak, orang yang alim, ulama. Ruhban orang banyak ibadat, ahli ibadat lah. Maknanya sesungguhnya ramai di kalangan ilmuwan Yahudi dan ahli ibadat mereka, bahaya juga, layak kulun, pasti. Dua tu taukid, inna kathiran, inna dengan layak kulun. Maknanya ini tidak boleh ditolak lagi. Berita ni berita bukan main-main. Berita ni bukan berita orang kata kecil, dia berita besar. Sebab apa berita besar sangat? Sebab Allah datang dengan inna, kemudian Allah datang dengan la pada layak kuluna. Dua perkataan ini menunjukkan jangan sekali-kali mengambil mempercayai ahbar Yahudi dan ruhban mereka, sebab mereka akan mengambil, akan makan harta orang ramai. An-nas tu harta orang ramai bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sah. Riba apa semua ni batil lah. Dalam masa yang sama, wa yasudduna an sabilillah, mereka akan menghalangi manusia daripada sabilillah. Sabilillah ini adalah dinil haqqi. Sabilillah itu dinil haqqi. Habis itu ayat berikut, walladzina yaknizuna adh-dhahaba, dan orang-orang yang, dan tu dia sambung mana? Dan orang-orang yang yaknizun, mereka menyimpan, menyembunyikan adz-dhahaba, emas, wal fiddah, dan perak, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya. Tu kembali kepada zahab dan fiddah. Zahab dan fiddah ini juga termasuk nilai dia lah RM1. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak infak pada jalan Allah. Fabashshirhum, berilah khabar gembira. Khabar gembira ni bukan khabar gembira yang baik. Khabar gembira bi'adab, dengan azab yang alim, yang sangat pedih. Ada juga biasanya fabashshirhum bil jannah, kan, fabashshirhum bil jannah. Tapi dalam ayat ni fabashshirhum bi'adab, macam satu ucapan hina lah, menghina, merendahkan, mengejek kepada orang-orang yang suka simpan emas perak dan tidak menginfaknya pada jalan Allah. Allahumma ja'alni mimman yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, supaya kami lepas daripada azab yang pedih itu. Ini kalau kita nak tengok di sini, dua laporan di sini. Dua laporan di sini yang Allah panggil, dia beri dua berita.
Seolah-olah dia panggil kita hari ni, dia nak beritahu dua perkara penting. Perkara pertama, ramai di kalangan Yahudi yang ahbar, yang ilmuwan, yang ahli ibadat ni, dia suka mengambil harta orang lain dengan cara tak betul dan dia menghalang di jalan Allah. Ini secara tepat dan tidak boleh ditolakkan lagi berita ni. Yang kedua, berita orang-orang yang suka menyimpan harta daripada emas dan perak dan dia tidak infak di jalan Allah, dia akan ditentukan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua berita penting yang ada dalam ayat 34. 34 ni ayat penting ni, ayat orang muda ni. Ayat orang muda maknanya 33, 34, 32 ni umur ahli syurga. Umur ahli syurga ni umur yang baik. Tapi masa inilah cabaran-cabarannya yang dihadapi oleh manusia. Habis itu maknanya dalam ayat 34 ini dua berita penting kepada orang-orang Yahudi, dan berita pertama kepada orang Yahudi, berita kedua umum, termasuk kita orang Islam. Ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma dia tak ada alif lam, satu, dia itlaq yauma, suatu hari, makna yaumal qiyamah lah. Yauma tu maknanya ada kalimah yang disembunyi. Yauma dia umum, tapi kita boleh takdir yaumal qiyamah. Yuhma yuhma hamim yuhma dipanaskan. Dipanaskan apa? Alaiha, di atasnya, fi nari jahannam. Dia terjemah di sini, pada hari dipanaskan emas dan perak. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka. Fi nari jahannam. Fa yuhma 'alaiha, ala mas, 'alaiha tu sebab depan tu wala yunfiqunaha kan, ayat sebelum tu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha. Mana ha tu rujuk kepada zahab wal fiddah lah, banyak ke lebih lah. Yauma yuhma 'alaiha, dipanaskan ke atasnya, atas mah dan perak tu, fi nari jahannam, dipanah dalam neraka jahannam. Dipanah mah dan perak dalam neraka jahannam. Fatukwa, tukwa ni distereka biha, dengannya, dengan emas dan perak itu, jibahuhum, fatukwa distereka jibahuhum, dahi-dahi mereka. Jabahah, dahi. Jibahuhum, banyaklah dahi-dahi mereka. Wajunubuhum, dan lambung-lambung mereka. Jambi ni dirusuk-rusuk mereka. Wabuhuruhum, dan belakang-belakang mereka. Seraya berkata, hadza ma kanaztum, inilah barang ataupun harta benda kamu yang telah kamu simpan li anfusikum, untuk diri kamu semasa di dunia.
fadhuqu, maka rasalah kamu, ma kuntum taknizun, apa-apa yang kamu dulu simpan untuk diri kamu. Allahu Akbar. Ini satu isu yang maknanya ayat 34, 35 ni tak boleh berhenti. Kita kena baca dua ayat ni. Makna baca sekaligus. Yauma tu dia berkait dengan ayat yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, berkait dengan ayat sebelumnya. Kanzun. Kita sebut harta simpan ni kanzun, kunus, kanzun. Perkataan yang boleh kita guna harian, fatukwa, Arab panggil makwa, stareka ke, hak kita gosok baju tu, dia panggil makwa. Kalau makwa makna lain, makwa lain makna. Ni makwa mana alat stareka. Tukwa distarekakan muka-muka. Apa ni, dahi, muka lah, dahi, atas dahi ni, dan juga di rusuk-rusuk dan juga belakang. Pada stareka dengan sebab apa? Sebab simpan harta, cari harta, simpan, tidak infak di jalan Allah. Ini masalah cabaran kita juga ni. Lalu dikatakan oleh Allah ataupun malaikat, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia. Fadhuqu ma kuntum, maknanya akan diseksa dengan harta kita juga, dengan harta yang kita simpan itu, mah dan perak itu. Tapi kalau duit kan dah, kalau duit, sebab dia ambil emas dan perak ni, dia cairkan, dia panaskan, dia azab orang yang dah lah duduk dalam neraka, dia azab pula dengan emas dan perak. Kalau dia tak ada emas tapi ada duit, disimpan macam mana? Takkan dia nak bakar duit? Bakar duit hancur. Mana nilai lah kot. Nilai, tengok di sudut nilai. Ada nilai itu. Emas pun nilai juga, perak nilai juga. Tapi asalnya kita berkomunikasi, kita berhubung, bermuamalah dengan emas dan perak. Tapi akhir-akhir ini kita guna duit kertas yang bernilai emas dan perak. Maka nilai itu akan dikenakan kepada sesiapa. Jangan pula kita mengatakan bahawa emas dan perak saja yang melibatkan ayat ni. Orang yang tak ada emas, tak ada perak, tapi ada harta, tak masuk. Sebenarnya masuk juga. Masuk juga. Habis itu, maknanya dua berita penting lah, dua berita yang menjadi cabaran kepada kita dan cabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi berdakwah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Dan kita juga akan berdepan dengan perkara-perkara begini di dalam diri kita. Kita berdepan dengan kita rasa ingin simpan emas dan perak dan tidak infak di jalan Allah, dan azab yang amat berat menimpa kita. Dan dalam sebuah negara kita juga akan berdepan dengan orang-orang yang mencari harta untuk menyekat orang ramai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada menegakkan dinil haqqi. Kalau kita nak kait ayat 34-35 dengan ayat sebelum, maknanya walau bagaimanapun demi keamanan dunia akhirat, kita kena zahirkan agama Islam daripada agama lain, walaupun dibenci oleh orang kafir, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Wallahu a'lam. Untuk hari ini kita berhenti setakat itu dululah. Sebab ayat 36 ni berkaitan dengan bulan-bulan di dalam satu setahun, dan
4 bulan haram dan bulan yang dilarang berperang pada bulan tersebut. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.